Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 7, contoh 4, muka surat 174 dalam buku teks anda. Okey, kita sambung dengan unjuran ortogon. Okey. Alright, tengok sini. Raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat. Tapak ini segi empat tepat A, B, C, D yang terletak pada satu sata mengufuk. So benda ini dia terletak betul-betul di atas macam meja lah. Meja ialah sata yang mengufuk. Okey. Permukaan A, B, K, L, G, F. A, B, K, L, G, F iaitu yang tepi ni. Permukaan di tepi ni A, B, K, L, G, F yang tepi ni. Okey. Permukaan ini ialah keratan rentas seragam prisma. Kalau kita potong, semua ini adalah satu keratan rentas yang seragam. Bermaksud semua ni sama panjang. Ini 5, semua ini 5. Okey. Dan sisi AF dan BK, sisi AF dan BK adalah tegak. Okey, dia bagi tahu ini betul-betul tegak. Okey, bermaksud dia ketul ini dia cut. Okey, dia potong dan semua ini sama panjang 5 cm dan semua ini tegak punya. Okey, berdiri tegak. Alright, lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada sata mengufuk sebagaimana dilihat dari Z. Okey. Okey, so ini kalau dia jatuh atas satu sata mengufuk. Sata mengufuk. Ini sata yang mengufuk yang terletak atas meja. Kalau tengok dari Z, tengok dari Z bermaksud cikgu suruh you bayangkan macam ada satu torchlight. Atau okey, dia punya bayang di atas sata ini. Ini dipanggil satu unjuran ortogon. Yang paling penting, semua titik ini mesti jatuh betul-betul tegak ke bawah. Okey, jatuh 90 darjah setiap titik itu. Okey, setiap titik itu. Tengok. Okey, lebih jelas. Okey, semua ini betul-betul 90 darjah. Okey, 90 darjah. Dia jatuh terus ke bawah. Okey. So, kita sambung. Kita dapat lukis ini dipanggil, jawapan ini dipanggil unjuran ortogon. Unjuran ortogon bagi objek ini kalau tengok dari Z. Okey. Atau ada satu cara you boleh bayangkan, kamu boleh bayangkan kamu kemek. Kamu kemekkan benda ini, you press tekan dia ke bawah. Tapi kita kena bayangkan benda ini betul-betul collapse. Dia betul-betul jatuh tegak ke bawah. You tekan ke bawah. Apa kamu dapat? Okey. So, ini garis. Tengok sini ya. Garis ini. Tengok. Garis ini. Jatuh ke bawah juga sini. Garis ini pun. Kalau kita tekan ke bawah. Dia jatuh betul-betul ke bawah sini. Okey. Dan ini kita boleh lukis satu jawapan ini dipanggil unjuran ortogon di mana sini panjang dia 5. Okey. 4 ini tak boleh ditunjuklah sebab dia sudah di press, dia sudah kemek ke bawah. Okey. Dan sini 3. Alright, dan sini 2. So sebab sini jumlah sini panjang ini 6. Okey, panjang keseluruhan ini 6. Panjang keseluruhan ini 6. So sini akan automatically dia jadi 1 sini. Ialah 1 cm. Okey, sebab kita tak tahu sebab ini condong kan. Sini ada satu garis yang condong. Tapi yang pasti sini 3. Kita lukis yang ukur yang pasti punya 3. Yang pasti sini 2. So, balance ini ialah 1. Mengapa? Sebab jumlah dia ialah 6. Jumlah sini memang 6. Dan sini mesti 5. Itu sebab kita tahu sini ialah 1.
Okey, ukuran itu penting. Lagi satu, cara tanda titik-titik itu. ED bermaksud kalau anda tengok dari atas, ada nampak E diikuti oleh D. So D di belakang. So kita tanda E dulu baru D. Ini H, bawah dia tak ada apa, so dia H. Ini I, then J, bawah J ada C. Bawah J ada C, so JC. Okey, ini F, bawah dia ada A. So F A. Ini G, bawah dia tak ada apa. Ini L, bawah dia tak ada huruf L. So ini KB, bawah dia B. So KB. Okey, itu cara kita lukis unjuran ortogon. Okey, tengok. Kalau dia tengok dari sata mencancang, okey, B, dia apa? Tengok dari C, so dari X. Okey, apa jawapan kamu? Kalau dia lampu sulur atau you tekan dia dan sebagaimana tengok dari sini, so dia tolak, macam bayangkan kita kemikkan dia ke tepi ya, sata mencancang. Okey, kita tengok dari sini, so semua benda itu jatuh ke atas satu sata mencancang, semua pergi sana. Okey, so jawapan dia ialah ini. Alright, tengok garis ini. Yang penting kamu kena bayangkan ini garis dan ini garis. Kalau kita kemikkan, dia semua jatuh ke atas sini. Okey? Ini jatuh ke sini. Alright? Ini pun sebab dia terletak pada aras yang sama. Kalau kita kemikkan dua ini dan ini, dia overlap. Dia bertindih dan terjatuh di sini. Ini dengan garis di belakang overlap, bertindih dan jatuh di sini. Okey, sudah tentu ketinggian dia ikut sini. Okey, so ini jawapan dia. Okey, di mana tinggi sini 4 cm. So sini sampai sini 4 cm. Lepas itu sebab ini 2, sini 2, sini 2, tinggi sini 2, maka sini balance pun 2. Mengapa? Sebab jumlah dia 4. So kita ukur yang pasti punya, ini balance mesti 2 sebab jumlah sini 4. Okey, lepas itu panjang ini berapa? 5. Okey, memang sini 5. Ini telah kita tahu, ini 5. So ini jawapan dia. Okey, cara tanda pun sama. Kalau kita tengok dari arah sini, B, kita nampak B dulu baru diikuti oleh A. Sebab itu A tanda di belakang. Okey, K dulu baru. Okey, cikgu jelaskan itu cara tanda itu titik. Kita nampak B dulu baru A. So tulis B A. Kalau kita tengok dari sini, K dulu baru L. So KL. Okey, semua pun sama. Ini G dulu baru F. H dulu baru E. Okey, J dulu baru I. Okey, lagi C dulu baru D. Okey, itu cara kita tanda itu huruf. Alright. So next, kalau kita tengok dari arah Y pula. So dia tolak ke belakang pada satu sata mencancang di belakang. Okey, kalau tengok dari sini, dia akan tekan benda ini, dia kemikkan, dia tolak sampai belakang. Belakang itu ialah satu sata mencancang. Okey, yang tegak di bawah, di belakang. So apa bayang dia? Kita dapat jawapan ini, semua titik itu tekan. Atau kamu boleh bayangkan lampu sulur. Okey, apa bayang yang kamu dapat? Itulah yang dipanggil unjuran ortogon. Sama anda bayangkan itu bayang pada sata di belakang yang dibentuk ikut arah yang dia suruh tengok, atau kamu bayangkan anda tekan benda ni sampai ke depan, tekan sampai dia kemik. Okey, betul-betul kemik ke atas sata di belakang. Apa yang kamu dapat? Ini kita dalam bab ini, untuk melukis unjuran ortogon, kita perlu bayangkan, imagine dulu, dan kita boleh lukis jawapan yang kita ada. So ukuran dia, sebab sini 6, ini 6 kan, so ini 6.
Okey, ini tinggi 2. So sini mesti tinggi 2. Lepas tu ini 3. So atas ini mesti 3. Lepas tu sini 4. Ketinggian dia 4. Dan kita tahu sini pun 2, ini 2. Maka garis yang condong ini kita sambung. Kita sambung 2 titik ini untuk dapat garis ini. So, yang paling penting kita buat apa ukuran yang kita pasti dulu. Dan bagaimana dapat garis condong ini? Sebab automatically kita akan dapat. Kalau kita sudah tahu ini 2, sini 3 dan tinggi sini 4, kita sambung sahaja untuk dapat condong ini, garis condong ini. Sebab ukuran itu tidak diberi. Dan tak payah buat pengkiraan. Kamu sambung sahaja. Okey, akan dapat jawapan yang tepat. Alright. So, cara tanda pun sama. Kalau tengok dari sini A dulu nampak baru sampai D. Sebab itu tanda AD. Nampak B dulu baru nampak C. Sebab itu BC. Yang lain pun sama sahaja. Okey.